Walaupun mempunyai signifikan sejarah dan kaya dengan pelbagai warisan budaya, Tibet merupakan salah sebuah rantau yang seringkali dipandang sepi dalam lingkungan sejarah moden. Suatu ketika dahulu, rantau tersebut unggul dengan sebuah empayar merdeka di mana menaungi wilayah yang cukup besar dan diperintah oleh raja-raja yang cekap serta dilindungi oleh kekuatan tentera yang hebat. Dataran tingginya berkeluasan 1000 km dari utara ke selatan dan 2500 km dari timur ke barat, sekaligus menjadikannya dataran tinggi dan paling besar di dunia. Tambahan pula, Tibet diapit oleh dua sepadan semula jadi, iaitu Gurun Taklamakan di utara dan Pajaran Himalaya di selatan. Nama Tibet mungkin paling sinonim dengan Gunung Everest yang berketinggian 8,848.86 meter, sekaligus menjadikannya julukan bumbung dunia. Muka bumi di rantau Tibet agak kasar dan sebahagian kawasannya tidak sesuai untuk dibangunkan penempatan. Walau bagaimanapun, keadaan sedemikian sama sekali tidak menghalang rantau Tibet untuk menjadi kampung halaman bagi pelbagai kumpulan etnik. Kebanyakan mereka adalah penternak nomad yang meneruskan tradisi-tradisi lama. Empayar di Tibet wujud pada tahun 618 hingga 824 Masihi lagi. Namun sejak tahun 1950, Tibet bukanlah lagi sebuah negara apabila China berjaya memasukkan negara itu di dalam kawasan pemerintahannya. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Tibet yang sebelum ini merupakan sebuah negara menjadi sebahagian daripada China. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Tibet terletak di barat daya China yang juga bersempadan dengan India, Nepal, Myanmar dan Bhutan. Tiga wilayah asal Tibet iaitu Yusang, Kham dan Amdo. Penduduk kawasan ini semuanya menganggap diri mereka Tibet, walaupun masing-masing mempunyai identiti yang kuat dan dialek Tibet yang berbeza digunakan. Di bawah pendudukan China, Tibet telah dibahagikan, dinamakan semula dan dimasukkan ke dalam wilayah China dengan sedikit rujukan kepada sempadan asal antara wilayah Tibet. Apabila China merujuk kepada Tibet, ia bermaksud wilayah autonomi Tibet atau TAR yang merangkumi Yusang dan sebahagian daripada Kham. Baki Kham dibahagikan kepada wilayah China, Sichuan dan Yunnan, manakala Amdo pula dibahagikan antara wilayah Gansu, Sichuan dan Qinghai. Wilayah bersejarah Tibet merupakan negara ke-10 terbesar di dunia mengikut kawasan geografi. Sebelum pencerobohan China pada tahun 1950, Tibet mengekalkan budaya, agama dan bahasa yang unik selama berabad-abad. Hari ini, budaya ini berada di bawah ancaman kerana penghijrahan beramai-ramai China dan kawalan ketat terhadap semua ekspresi budaya Tibet dan identiti kebangsaan. China mempunyai pelaburan yang besar di Tibet, tetapi pembangunan ekonominya bertujuan untuk mengukuhkan pegangannya di Tibet selain untuk meningkatkan keupayaannya untuk mengeksploitasi sumber asli Tibet. Pembangunan ekonomi telah memperbaiki keadaan bagi sesetengah orang Tibet, tetapi kebanyakannya ia lebih memihak kepada pendatang Cina dan merugikan orang Tibet dari segi ekonomi. Sama seperti negara-negara lain di seluruh dunia, Tibet telah banyak berubah sejak 70 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, orang Tibet terus berusaha untuk mengekalkan budaya mereka dan menentang dasar yang menindas mereka. Sejarah ringkas. Tibet mempunyai sejarah yang panjang dan kaya sebagai sebuah negara yang wujud bersebelahan dengan China. Pada tahun 1913, Dalai Lama ke-13 mengeluarkan pengisytiharan yang mengesahkan kemerdekaan Tibet dan negara itu mengekalkan bendera kebangsaan, mata wang, stamp, pasport dan tenteranya sendiri. Sebelum 1951, Tibet mempunyai kerajaan teokratik di mana Dalai Lama adalah ketua agama dan duniawi tertinggi. Berikutan revolusi komunis China pada tahun 1948, Tibet telah diserang pada tahun 1950 oleh tentera China dan Tibet terpaksa melepaskan kemerdekaannya. Pada tahun 1959, satu gerakan yang digelar sebagai pemberontakan Tibet telah berlaku terhadap kerajaan negara China. Apabila pemberontakan itu gagal, Dalai Lama ke-14 iaitu Tenzin Gyatso telah melarikan diri ke India. Sejak 1959 juga, kerajaan China telah melaksanakan kawalan politik sepenuhnya ke atas Tibet dan menggunakan semua alat penindasan untuk menghalang dan menghukum penentangan Tibet. Selepas 1950, pentadbir China yang baru dilantik bergantung pada kawalan ketenteraan dan penubuhan ekonomi wilayah awam secara beransur-ansur.
Tibet secara rasmi ditetapkan sebagai Ziziku yang bermaksud wilayah autonomi pada tahun 1965 sebagai sebahagian daripada pemisahan agama dan pentadbiran awam. Ia kini dibahagikan kepada DGC, Pemandaran Peringkat Wilayah Lhasa, secara langsung di bawah bidang kuasa kerajaan wilayah, dan 6 wilayah yang dibahagikan kepada 3 daerah iaitu Shizuoku, Xi'an dan Jiangxi. Tentera di Tibet kini terdiri daripada tentera tetap Cina di bawah komander tentera Cina yang ditempatkan di Lhasa. Terdapat kumpulan tentera di bandar-bandar utama di sepanjang sepadan dengan India, Nepal dan Bhutan. Orang tempatan juga telah direkrut ke dalam beberapa regimen tentera. Kisah Dalai Lama ke-14 Tibet. Pada 17 Mac 1959, Denzin Gyatso yang merupakan Dalai Lama ke-14 iaitu seorang tokoh utama serta ketua di dalam ajaran Buddha Vajrayana telah melarikan diri dari Tibet untuk ke India. Pada tahun 1950, ribuan anggota tentera Cina telah merentasi sepadan, kemudiannya bertindak menawan Tibet. Tahun berikutnya, China memasukkan negara ini di dalam kawasan pemerintahannya. Beijing menggelarkan tindakan ini sebagai Peaceful Liberation. Menyedari akan kekuatan ketenteraan yang dimiliki oleh tentera China, kerajaan Tibet pada ketika itu diketuai oleh Dalai Lama yang masih remaja telah menandatangani perjanjian untuk melindungi agama Buddha dan menghormati autonomi Tibet. Perundingan serta penyelesaian secara aman ini telah dilakukan demi untuk mengelak dari berlakunya pertumbuhan darah yang lebih besar. Walau bagaimanapun, beberapa tahun kemudian, gerakan pemberontakan mula muncul sebagai penentangan terhadap pemerintahan China. Kemudian pada 10 Mac 1959, situasi semakin meruncing apabila ribuan warga Tibet telah bertindak membuat satu kepungan di sekeliling istana Potala iaitu kediaman Dalai Lama oleh kerana tersebarnya kabar angin bahawa kemungkinan ketua mereka itu bakal diculik atau dibunuh oleh pihak China. Kekacauan ini berlanjutan selama beberapa hari dan peristiwa ini kini dikenali sebagai kebangkitan Lhasa. Atas nasihat Jemaah Menteri yang bimbang akan keselamatan Dalai Lama, beliau telah melarikan diri dari Lhasa pada tarikh 17 Mac. Dengan hanya berjalan kaki dan menaiki kuda, rombongan mereka bergerak pada waktu malam sahaja untuk mengelak dari dikesan oleh tentera China. Mereka merentas kawasan pegunungan Himalaya untuk ke Dharamshala, India, tempat di mana rombongan Dalai Lama itu telah ditawarkan perlindungan. Rombongan itu tiba ke destinasi dengan selamat pada 30 Mac. Mendengar kabar gembira ini, seramai 80,000 warga Tibet telah bertindak mengikuti jejak langkah Dalai Lama untuk ke India, seterusnya menetap di Dharamshala. Dharamshala kemudiannya dikenali dengan panggilan Little Lhasa. Tempat ini secara tidak rasmi menjadi sebuah negara bagi kerajaan buangan Tibet yang dipimpin oleh Dalai Lama. Status negara Tibet. Tibet telah mengekalkan budaya yang unik, bahasa bertulis dan lisan, agama dan sistem politik selama berabad-abad. Pada tahun 1913, Dalai Lama ke-13 telah mengeluarkan perisytiharan yang mengesahkan kemerdekaan Tibet. Selepas merdeka, negara ini mempunyai bendera kebangsaan, mata wang, stem, pasport dan tenteranya sendiri. Mereka juga pernah menandatangani perjanjian antarabangsa dan mengekalkan hubungan diplomatik dengan negara jiran. Namun selepas diserang China pada tahun 1950, Tibet kini berada di bawah pendudukan China dengan alasan bahawa Tibet telah menjadi sebahagian daripada China selama sekitar 800 tahun. Di bawah pentadbiran China, orang Tibet dinafikan hak untuk bercakap bebas. Namun, penentangan mereka terhadap pemerintahan China yang sekarang adalah jelas. Penunjuk perasaan di Tibet berulang kali meminta untuk perlindungan identiti, kebebasan, hak asasi manusia untuk mengembalikan Dalai Lama ke Tibet. Di bawah tekanan antarabangsa, China meredakan cekamannya ke atas Tibet pada tahun 1980-an. Mereka juga memperkenalkan pembaharuan dengan sikap pintu terbuka dan meningkatkan pelaburan di Tibet. Sejak itu, Beijing mula mengatakan bahawa Tibet telah berkembang pesat di bawah pemerintahan mereka. Namun, perkara ini tidak disokong oleh kumpulan hak asasi manusia dari banyak negara kerana mereka beranggap bahawa China terus melanggar hak asasi manusia dan menuduh Beijing melakukan penindasan politik, agama dan budaya ke atas rakyat Tibet. Kesimpulannya, sukar untuk menentukan status sebenar Tibet sama ada ia merupakan sebuah negara yang merdeka ataupun berada di bawah pendudukan China. Dalai Lama mengatakan bahawa Tibet merupakan sebuah negara yang merdeka dan telah dijajah. Manakala China pula menyatakan kedaulatan mereka ke atas Tibet sudah berabad-abad lamanya.
Meskipun kebanyakan negara dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf Tibet secara rasmi sebagai sebuah kawasan autonomi Republik Rakyat China, perkara ini sering disangkal oleh penduduk Tibet. Sehingga kini, tarikh 10 Mac dijadikan sebagai Hari Pemberontakan Tibet 1959 bagi menentang pemerintahan China ke atas mereka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.